Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua murid ustazah yang ustazah sayangi? Okey, insya-Allah hari ini bagi subjek pendidikan Islam tahun 4, kita akan menyambung pembelajaran kita iaitu bagi bidang adab dengan tajuk jiran sepakat membawa berkat. Okey, insya-Allah. Jadi murid-murid, kita tengok di sini, apakah dia maksud jiran ni? Jiran, okey, mungkin jiran ni ada yang cakap jiran ni orang yang tinggal sebelah rumah kita lah ustazah. Jiran ni orang yang dekat-dekat dengan kita lah. Okey, jom kita tengok apakah dia yang dimaksudkan dengan jiran. Okey, jiran ni ialah bermaksud, okey, kita tengok pada muka surat 174 pada buku teks anda, ataupun murid-murid boleh tengok pada paparan skrin ustazah terus, yang mana jiran pada muka 174 dengan tajuk unit yang ketiga, jiran sepakat membawa berkat. Okey, kita tengok di sini yang pertama iaitu pengertian jiran. Okey, jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga tetangga. Okey murid-murid, betul. Apa yang kita anggap sebagai jiran kita adalah betul, iaitu orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga sebagai tetangga. Okey, dalam dalil yang telah disertakan daripada riwayat Bukhari dan Muslim, kita tengok di sini dalil dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Dari riwayat Bukhari dan Muslim. Okey murid-murid, subhanallah, dalam dalil yang telah disertakan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah kata apa? Janganlah kita ni menjadi orang yang menyakiti jiran kita. Sebab apa? Orang yang menyakiti jiran kita ni, menyakiti jiran ni adalah orang-orang yang telah dilaknat ataupun orang-orang yang mendapat kemurkaan Allah. Okey, berdasarkan hadis di atas, seseorang Muslim wajib beradab dengan jirannya tanpa mengira agama dan bangsa. Bahkan menyakiti mereka hukumnya haram dan berdosa. Subhanallah. Jadi murid-murid, kalau contohlah kita ada jiran kita yang mungkin berlainan agama dan bangsa daripada kita, tak bolehlah kita melakukan diskriminasi di antara satu sama lain. Bahkan walaupun jiran kita seorang India ataupun Cina ataupun bukan beragama Islam, kita mesti wajib untuk menghormati mereka. Kita buat kebaikan kepada mereka. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun berjiran dengan Yahudi ataupun orang-orang Yahudi, Rasulullah tetap melakukan kebaikan. Ada pula kisah yang ceritakan jiran Rasulullah ni pernah, sebab apa, benci sangat dengan Rasulullah kan. Buang sampah di rumah Rasulullah, lepas tu baling najis ke rumah Rasulullah, tapi Rasulullah tetap senyum. Rasulullah kata tak apa, Rasulullah tetap memaafkan. Akhir-akhir jiran tersebut telah tertarik dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya telah memeluk agama Islam dan menjadi jiran yang sangat baik. Okey, jadi macam kita juga, kita kena tunjukkan akhlak yang baik sebagai seorang Islam. Manalah tahu kan, dengan akhlak yang kita tunjukkan, kita dapat menarik minat mereka yang belum masuk Islam ni untuk sama-sama sama-sama memeluk agama Islam. Jadi, kita kena jadi jiran yang baik. Okey, apakah yang akan terjadi jika kamu tinggal bersendirian? Tengok, bila mana kita tinggal bersendirian, mestilah kalau ustazah pasti akan rasa sunyi, rasa tak seronok. Jadi, bila mana kita ada jiran, kita akan rasa macam subhanallah, seronoknya hidup berjiran ni. Kan? Okey, jadi seterusnya kita tengok hak jiran. Okey, hak ni bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi jiran kita juga ada hak mereka tersendiri. Okey, pertama sekali kita lihat pada hak dari segi perbuatan. Yang pertama, menghormati adat, budaya dan agama masing-masing. Okey, jadi sebagai orang Islam, kita sebagai seorang Islam, kadang-kadang kita melaungkan azan, kita solat berjamaah. Jadi kita akan menggunakan macam speaker, betul tak? Jadi semua orang boleh dengar. Jadi kita tengok, kita nampak tak? Kita kena faham orang lain pun boleh menghormati agama kita. Jadi kita pun perlu melakukan perkara yang sama. Janganlah contohlah kita
tengok orang yang bukan Islam melakukan ibadah mereka dengan cara mereka sendiri. Kita pun datang-datang kat dia, kita marah. Apalah awak ni? Bising, lepas tu mengganggu saya, lepas tu yang awak buat ni semua adalah salah. Contohlah kita cakap macam tu kan. Sebenarnya tak boleh lah. Jadi sebab apa kita kena saling menghormati. Walaupun kita dalam keadaan yang berlainan agama. Kenalah hormat. Okey, yang kedua, tidak menyakiti jiran. Tak bolehlah menyakiti jiran. Contohlah jiran kita ni, jiran kita ni ada bela kucing. Kita pula jenis tak suka kucing. Tapi Ustazah yakin anak-anak murid Ustazah semua baik-baik. Penyayang kan. Kita pun tak sukalah. Contoh je lah ya. Okey. Kita pun cakap, apalah kucing kau ni berak merata-rata. Jalan keluar-keluar masuk rumah saya. Kita dah marah dia. Tapi dalam masa yang sama kita telah pun mengguris hati jiran kita. Jadi perkara tersebut adalah tidak elok. Apa salahnya kalau kita cakap baik-baik. Supaya jiran kita pun rasa senang hati dengan apa yang kita cakap. Bahkan boleh ambil tindakan yang baik. Okey. Seterusnya yang ketiga, menziarahi jiran ketika sakit. Janganlah kita macam biar je jiran kita sakit kan. Kita kena ambil tahu, kena doakan dia kan. Seterusnya membiarkan atau memberikan pertolongan jika diperlukan. Ni awak tahulah semua kan. Seterusnya yang kelima, melebihkan sedikit masakan dan memberikan kepada jiran. Contoh kita masaklah lebih-lebih sedikit. And then kita beri pada jiran kita. Makanlah ni. Hari ni saya masak pizza. Saya masak spaghetti. Makanlah. Saya masak sendiri ni. Jadi bila mana kita melakukan kebaikan kepada orang, nampak tak? Itu juga dianggap sebagai suatu sedekah. Perkara-perkara yang baik ni semuanya sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah. Maksudnya apa-apa perkara yang baik ni semua adalah sedekah. Jadi kita jangan rasa macam rugilah buat kebaikan ni. Sebab apa? Ada ganjaran daripada Allah SWT. Seterusnya yang keenam, tidak mengganggu ketenteraman jiran. Contohlah macam kita ni duduk kat apartmen, dekat rumah flat ni kan. Kita ni jenis suka masak. Kita pun masak suka pula menumbuk guna lesung. Tungtang, bising dia tu kan. Dah mengganggu jiran yang bawah rumah kita, sebelah rumah kita. Jiran pun pelik. Apalah yang dia buat ni sampai bising sangat ni. Sampai mengganggu. Itu tak boleh dikira sebagai suatu dosa lah. Sebab apa? Kita mengganggu ketenteraman jiran kita. Okey? Seterusnya, yang terakhir, saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Okey. Seterusnya dari segi percakapan. Okey, yang pertama sekali memberikan nasihat sekiranya perlu. Janganlah kita macam nampak jiran kita dalam keadaan yang melakukan perkara yang tak betul. Kita pun macam lantak dia lah. Kubur masing-masing. Tak boleh lah macam tu. Kita nampak perkara yang tak baik, kita tegur lah. Kita tegur dalam keadaan yang berhikmah. Dakwah bil hikmah. Macam saranan Rasulullah kan. Kita cakap elok-elok kan. Okey, seterusnya, mengucapkan tahniah atas kejayaan jiran. Jangan kita nampak jiran beli kereta baru. Kita pun macam dengki. Kita cakap, tanta tu pinjam je kot. Ataupun apalah tu, dari manalah tu dapat kereta tu kan. Kita macam-macam lah kita rasa dengki. Tapi bila mana kita nampak suatu kejayaan baru daripada jiran kita, kita perlu mendoakan subhanallah, tabarakallah. Kita rasa rasa seronok dengan kejayaan jiran kita. Kita mendoakan lebih lagi dengan supaya semoga awak lebih maju, semoga sentiasa berbahagia kan. Itu adalah lebih baik. Okey. Seterusnya, menjaga pertuturan. Kenalah cakap elok-elok dengan jiran kita. Walaupun jiran kita tu suka bercakap kasar dengan kita, kita tetap bersabar dan cakap elok-elok dengan jiran kita. Okey? Seterusnya dari segi emosi, berprasangka baik dengan jiran. Hatta dengan Allah sendiri pun Allah firman apa? Aku menurut sangkaan hamba-Ku. Macam mana kita sangka pada Allah, macam itulah Allah jalankan ke atas kita, atas takdir kita. Macam tu juga dengan manusia. Macam tu juga dengan jiran-jiran kita. Janganlah satu hari tu ada jiran kita balik-balik daripada kerja ni, muka masam je. Kita tegur pun, hi Siti. Siti pun tu masuk je rumah terus dengan muka yang masam tu. Kita pun rasa, apa salah sombong sangat Siti dengan aku ni hari ni? Menyampah betul lah, kita dah rasa suatu prasangka yang buruk. Rupa-rupanya dekat pejabat tadi Siti kena marah. Semua kerja-kerja Siti rosak.
Contohlah macam tu. Contoh situasi dia tu kan. Rupanya setiap orang tu ada masalah masing-masing tersendiri. Jadi kita kena berprasangka baik terhadap jiran-jiran kita. Seterusnya yang kedua ialah bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Janganlah kita rasa macam, yes, padan muka dia kemalangan. Jangan kita rasa macam tu. Kita ni biar jadi orang yang paling awal membantu. Jiran kita sakit, jiran kita kemalangan, kita jadi orang yang paling awal mengambil tahu, yang membantu ataupun berkhidmat untuk jiran kita. Okey? Jadi seterusnya kita tengok, adakah anda kenal siapakah jiran anda? Anak-anak murid Ustazah kenal tak jiran-jiran sendiri ni? Jadi kita kenal lah siapakah jiran kita. Apa nama jiran kita. Ada berapa ahli keluarga dia. Okey, dia okey ke tak? Dah makan ke belum? Jadi kita kena kenal jiran kita supaya nanti kalau tak kenal jiran, biasanya lagi-lagi lah rumah-rumah flat ni kan. Rumah-rumah macam tingkat-tingkat ni kan. Okey, kadang-kadang ni kita tak kenal pun siapa jiran sebelah rumah kita. Sebab apa? Balik kerja, masuk rumah, tutup pintu, kunci pintu, esok keluar balik. Biasanya macam tu kan. Jadi kita cuba cari jadi manusia yang mengambil tahu ataupun sekurang-kurangnya dapat kenal. Assalamualaikum. Saya jiran sebelah rumah. Okey, nama saya Sarah, nama saya Nabila, nama saya Fatin. Contohlah kan. Tapi janganlah, kita kena tetap jaga batas. Jangan nak kenal kita terus meluru masuk rumah dia. Assalamualaikum, saya nak masuk rumah. Tak boleh lah kan. Dengan cara yang beradab dan bersopan. Okey. Jadi kita kena kenal siapa jiran kita. Okey. Contoh, yang ni kita tengok. Mencontohi kehidupan berjiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berbuat baik dengan berjiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berbuat baik dengan jiran dan tidak pernah menyakiti mereka walaupun jirannya seorang Yahudi. Nampak? Baiknya Rasulullah kan? Walaupun jirannya seorang Yahudi, tapi Rasulullah tetap berbuat baik. Okey, seterusnya peka dengan kebajikan jiran. Apabila memasak makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita memberikan sedikit makanan kepada jiran, terutamanya apabila berlaku kematian dan musibah. Ni kadang-kadang dah lah berlaku kematian, kena sibuk-sibuk lagi masak, kena sibuk-sibuk lagi layan tetamu. Tapi kita jadilah jiran yang prihatin. Ada je berlaku kematian pada jiran kita, cepat-cepat kita, tak apa, biar saya yang tolong masakkan, biar saya yang tolong hantarkan makanan. Awak duduk saja, dah dalam keadaan bersedih kan? Kena pula uruskan semua tu. Jadi kita jadilah jiran yang berkhidmat untuk mereka. Tak apa, biar saya yang tolong masakkan. Awak semua uruskan je jenazah tersebut ataupun berlaku kemalangan ke apa-apa kan. Biar kita jadi orang yang sentiasa berkhidmat untuk jiran kita. Okey. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita membiarkan jiran berada dalam kelaparan sedangkan kita kekenyangan. Kita ni dah makan macam-macam ni sarapan tadi ni. Kenyang rasa. Bersandar lagi tengok TV. Tapi rupa-rupanya jiran kita ni sampai membongkok-bongkok. Sebab apa? Dalam keadaan yang menahan kelaparan. Kita kena tanya-tanyalah, lagi pula waktu-waktu pandemik ni kan. Waktu-waktu yang ramai orang terjejas pendapatan mereka ni, kita kena tanya mereka, macam mana keadaan Acik? Okey, ada tak makanan kat rumah? Dah masak ke belum hari ni? Ada yang boleh saya bantu? Kita kena jadi orang yang sentiasa bertanya. Ringan mulut kita untuk bertanya. Okey, seterusnya menghargai jiran. Okey, macam mana kita nak menghargai jiran ni? Kita tengok apa yang Rasulullah buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita kerap memberikan hadiah kepada jiran dan mendahulukan jiran yang berdekatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegah kita meremehkan pemberian jiran walaupun kurang bernilai. Okey, contohlah kita ni masak selalu sedap. Kita tak mengharapkan pula jiran kita membalas. Tiba-tiba jiran kita bagi kita makanan. Kita pun kata, tiba-tiba kita rasa, apa masak macam ni tak sedap langsung. Boleh tak kita cakap macam tu? Tak boleh lah kan. Jadi kita kena hargai walaupun. Macam Rasulullah, ada sekali tu Rasulullah datang rumah sahabat. Rasulullah makan buah oren. Mana buah oren tu Rasulullah rasa yang teramat masam. Sampai Rasulullah habiskan cepat-cepat. Sebab apa? Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, sebab apa tadi kau makan buah oren tu sorang-sorang? Sebab apa? Biasanya kau akan memperlawa orang lain untuk makan. Akan berkongsi dengan orang lain. Tapi Rasul kata apa? Aku ingin menjaga hati tuan rumah tersebut. Kerana oren yang aku makan tadi tu terlalu masam. Tapi nampak tak? Akhlak baginda terlalu mulia. Jadi kita nak contoh baginda sallallahu alaihi wasallam ni. Kan? Okey, dan
Apa pun yang kita bagi. Contohlah kita selalu bagi hadiah kat jiran kita. Tiba-tiba satu hari jiran kita bagi kat kita hadiah daripada kedai RM2 je. Kita pun kata, alah murahnya lah hadiah yang dia bagi saya ni. Tak boleh lah macam tu. Kita tak boleh menilai sesuatu pemberian orang tu daripada nilai yang dia beli tu. Tapi kita kena hargai apa pemberian yang diberi. Sebab apa? Orang yang menghargai ni akan dihargai. Okey, dan terdapat 3 kepentingan adab berjiran ni. Ada kepentingan dia. Yang pertama, dari sudut individu. Mendapat pahala dan keredaan Allah dan menjamin ketenangan emosi. Nampak? Bila kita berbuat baik dengan jiran, nampak? Kita punya emosi tenang je. Kita nak keluar rumah pun kita rasa, seronok je. Tapi kalau kita bergaduh dengan jiran kita, kita nak keluar rumah pun rasa macam malas je nak tengok muka jiran kita ni. Atau kita sentiasa akan berprasangka, dia ni mesti suka cakap pasal aku. Kita akan berprasangka buruk. Sebab itulah kita kena berbaik-baik dengan jiran kita. Sebab apa? Kalau tak berbaik-baik akan menjadi suatu persoalan di akhirat nanti. Jadi kita naklah masuk syurga cepat-cepat kan? Tak nak tertangguh-tangguh. Baru nak masuk syurga je, dah kena tarik pula dengan jiran kita. Ya Allah, ni jiran saya ni selalu menyakiti hati saya. Tak naklah macam tu kan? Okey, seterusnya masyarakat. Okey, dari sudut masyarakat pula, kerja yang berat menjadi ringan, hidup damai dan harmoni, gejala negatif dapat dibanteras dan memupuk silaturahim. Nampak? Best sangat bila kita hidup berjiran dengan baik ni. Okey, dan dari sudut negara, negara maju dan menarik kedatangan pelancong. Ekonomi negara bertambah baik. Sebab apa? Kalau contoh, dari sudut negara ni pula, Ustazah, apa kena mengena dengan negara? Sebagai contoh, kalau kadang-kadang Ustazah tengok dekat perkampungan macam perkampungan Felda, perkampungan Felkra yang biasa dekat perkampungan ni kan, mereka punya hubungan yang baik. Bahkan mereka sampai adakan pertandingan rumah cantik, rumah kampung cantik. Sampaikan pelancong-pelancong boleh datang ke kampung tersebut untuk tengok seni bina yang mereka buat. Daripada hutan-hutan yang tak terjaga, mereka boleh jaga, jadikan kampung tersebut kampung yang cantik, bahkan tempat tumpuan orang ramai untuk datang berziarah. Okey. Seterusnya cuba tengok sedikit tazkirah di situ, yang mana tazkirah tersebut tentang jiran. Cermin diri kita. Sekiranya jiran sering menyebut kebaikan kita, maka kita tergolong dalam golongan orang yang baik. Tetapi jika sebaliknya, maka berhati-hatilah dengan sikap kita. Okey, sebagai contoh kita tengok macam baru-baru ni kita telah kehilangan Allah yarhamah Siti Sarah kan. Kak Siti Sarah kan. Kak Siti Sarah ni orang yang baik sangat kan. Bila mana masa buat kebaikan ni, orang tak nampak masa dia buat kebaikan. Tak tahu pun dia banyak buat kebaikan. Tapi bila telah pun meninggal dunia, Allah buka segala kebaikan. Kak Siti Sarah ni kan. Macam-macam kebaikan yang dia buat. Sebab itulah bila kita baik dengan orang, kita tak perlu nak tunjuk pun. Tengok ni, aku nak derma RM100 ni kat kawan aku. Tengok ni, aku masak hari ni macam-macam. Aku nak bagi kat semua kawan-kawan aku. Tak perlu pun menunjuk macam tu. Sebab apa? Allah sebaik-baik penilai. Allah Maha Adil. Kadang-kadang kita rasa, alah kalau aku tak beritahu ni, tak tahu pula jiran aku ni Kang. Aku yang bagi yang masak sesedap ni. Okey. Jadi bila mana kita ikhlas, kita dapat jaga hati kita. Niat kita lillahi ta'ala. Jadi Allah akan buka segala kebaikan kita nanti di akhirat. Macam kat Sarah, kat dunia pun Allah dah buka kan. Apatah lagi dekat akhirat. Mestilah lagi seronok. Jadi kita jadilah orang yang sentiasa melakukan kebaikan dengan jiran kita. Jangan rasa rugi. Okey, jom jadilah jiran yang prihatin kerana jiran sepakat membawa berkat. Okey, jadi di sini Ustazah nak bawakan pada murid-murid semua bahawasanya kita jika menjadi seorang jiran yang baik, kita akan merasa untung. Kita akan mendapat kebaikan di dunia, bahkan juga di akhirat. Kerana dalam hadis Rasulullah sendiri kata, yang mana bila mana kita berbuat kebaikan kepada orang lain, Allah akan menyediakan 73 kebaikan. Yang mana 72 kebaikan Allah simpan di akhirat. Satu kebaikan tu Allah akan bagikan kita, Allah akan balas kebaikan kita tu di dunia. Satu kebaikan saja baru dibalas di dunia, kita dah dapat macam-macam nikmat. Apatah lagi dengan 72 kebaikan. Jika kita tahu bagaimanakah kebaikan ataupun nikmat di akhirat ni, kita pasti akan mengatakan pada Allah, ya Allah, tak payah bagi apa-apa kat dunia. Simpan semua untuk akhirat. Tapi Allah Maha Baik. Allah sentiasa beri kebaikan kepada kita. Jadi, jom jadilah jiran yang prihatin, jiran sepakat membawa berkat. Okey, itu sahaja perkongsian Ustazah pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.